diiringi oleh Yang Berusaha Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid dan Pegawai-Pegawai Kanan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah beriman, nahan setia, hormat tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tertuju dan berbudaya, dan hasil dan pembangunan berikan pasti berjasa. Agama asas pegangan, kelembagaan negara dijulang, untuk negara jadi
kita juga telah berikan tangan setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, berhikmat pasti berjasa. Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Negara jadi pedoman, italah benteng Malaysia. Mohon sidang hadirin untuk terus berdiri bagi melafazkan ikrar rukun negara yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Fazli bin Abu Bakar, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Tetamu kehormat dan sidang hadirin dijemput untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan dan keharmonian memacu pendidikan Kedah. Yang berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, mewakili Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid merangkap pengerusi perhimpunan. Encik Abdul Rahim bin Mat, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Encik Malik bin Abu Hassan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Puan Prima Lata, anak perempuan Marimutu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Sumber Manusia. Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor-Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Tuan-tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Pegawai-pegawai Lembaga Tabung Haji, Pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Ahli Jawatan Kuasa, Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Negeri Kedah, Majlis Guru Besar Negeri Kedah, penerima anugerah, para pesara, seterusnya semua kaki tangan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Salam disua pembuka madah disulam dengan alunan tingkah. Salam dibawa ke majlis indah, disulam kalimah penuh barakah. Pertama dan selamanya sembah syukur setinggi-tingginya
dirafakkan kehadrat Yang Maha Esa kerana di bawah limpah kurnia dan lembayung perkenan daripadanya, kita dapat bersama-sama menjayakan Perhimpunan Bulanan bagi bulan April 2024. Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke Majlis Perhimpunan Bulanan pada kali ini. Untuk makluman sidang hadirin sekalian, urus dia Perhimpunan Bulanan kali ini ialah Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Perhimpunan Bulanan JPN Kedah bagi bulan April ini cukup unik, disulam elemen teknologi terkini dalam keberkatan Ramadan dan kemeriahan sambutan Aidilfitri yang bakal diraih. Permulaan majlis telah menonjolkan elemen ini dengan perarakan masuk tetamu utama diiringi 3 haiwan robotik yang canggih, iaitu sang kancil robotik. Telatah sang kancil akan terus dapat sidang hadirin saksikan kerana haiwan robotik ini akan berlegar-legar di sekitar dewan ini di sepanjang majlis ini berlangsung. Maka apabila anda didekati sang kancil, jangan lari, keluarkan telefon pintar anda dan bersuah fotolah dengan haiwan berteknologi tinggi ini sebagai kenang-kenangan. Hadirin yang dihormati sekalian, sinergi Perhimpunan bulan April JPN Kedah pada pagi ini bertambah padu dengan sinar kolaboratif yang kita jalinkan dengan rakan strategik JPN Kedah, iaitu Lembaga Tabung Haji Negeri Kedah, tonggak kejayaan ekonomi ummah, pengurusan haji terbilang. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati Perhimpunan Bulanan pada pagi ini, majlis dengan sukacita menjemput Al-Fadhil Ustaz Khairul Rizan bin Abdul Khalid, penolong pengarah hal ehwal murid Sektor Pembangunan Murid, untuk memimpin bacaan doa diikuti tazkirah kepada kita semua. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul 'azim, innaka sami'ul 'alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka barral jawadil karim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau jualah segala kebajikan, dan kepada Engkaulah kembalinya segala urusan. Ya Allah, kami mengangkat tangan dan menadah, memohon diberi taufik dan inayah agar perhimpunan bulanan kami ini berjalan mudah sampai ke penghujungnya tanpa masalah. Kami bersyukur di atas hikmah pemberian, dari kepayahan membawa kemudahan, dari kesusahan kepada kesenangan, dari kegelapan kepada sinaran. Allahumma ya Hakim ya Azim, kurniakanlah kepada kami ya Allah kekuatan semangat yang tidak pernah padam untuk kami bekerja dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, agar kami dapat hasilkan kerja yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan kami. Bimbing dan restu ilah kehidupan kami, teguhkanlah integriti di dalam diri kami, bagi kami mencintai dan menyempurnakan amanah serta mengatasi segala kelemahan,
agar rezeki yang kami terima halal dan diberkati. Allahumma antal azizul jalil. Ya Allah, kekalkanlah pemuafakatan dan budaya kerja berpasukan dalam kalangan kami. Suburkanlah dalam hati kami dengan nilai kasih sayang, kebahagiaan dan kegembiraan, serta saling menghormati sesama insan. Kami sedar cabaran pekerjaan kami semakin berat. Justru itu ya Allah, jangan biarkan kami berada dalam keadaan lemah dan putus asa. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan fizikal, ketahanan mental, kematangan emosi dan kemantapan rohani, agar kami mampu memberikan khidmat bakti yang terbaik bagi mengangkat maruah dan imej jabatan kami. Lindungilah kami dari sebarang fitnah bencana dan perpecahan yang boleh menggugat kekuatan kami. Allahumma ya Fattah ya Alim. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu dan keazaman, kekuatan dan kesabaran untuk terus mendidik, memartabatkan dan menjulang pendidikan di persada kegemilangan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami. Ampunilah segala kelalaian kami. Kampungilah segala kekurangan kami. Semoga kami senantiasa berada di dalam naungan hidayah dan ridha-Mu. Allahumma ya munzilal barakat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, di kesempatan Ramadan yang masih bersisa ini, ya Allah, kami dambakan keridhaan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Redhakanlah kami sebagai hamba-Mu dan kurniakanlah kami dengan syurga-Mu. Panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepada-Mu, dan janganlah Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, mewakili Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, merangkap pengurusi perhimpunan pada kali ini. Encik Abdul Rahim bin Mat, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Encik Malik bin Abu Hassan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Puan Primalata Anak Perempuan Marimutu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Sumber Manusia. Barisan Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor-Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Tuan-tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Ketua Penolong Pengarah, pegawai daripada Lembaga Tabung Haji, seterusnya pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan di Ramadan yang ke-24. Kita berada di Ramadan yang ke-24, di kesempatan 10 yang terakhir ini kita dapat bersama di dalam perhimpunan bulanan. Dan bagi saya, untuk tazkirah pada pagi ini tidak lain tidak bukan pastinya ketika mana di hujung-hujung Ramadan ini kita membicarakan soal Lailatul Qadar, satu malam yang penuh dengan keberkatan, satu malam yang penuh dengan kemuliaan, dan satu malam yang disebut di dalam Al-Quran khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan tuan-tuan, tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Mari kita lihat apa sebenarnya yang baginda Nabi SAW lakukan di sepanjang 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum dah sebenarnya, tetapi sekadar tazkirah pada pagi ini memberi peringatan semula kepada kita apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan ini bertepatan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Pertamanya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, baginda mengetatkan ikatan kain di pinggang baginda.
Bermakna ulama kata ada dua benda, dua perkara yang sebenarnya dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Yang dimaksudkan mengetatkan ikatan kain itu, baginda tidak bersama dengan isteri-isteri baginda pada 10 malam yang terakhir. Baginda lebih menumpukan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, baginda apabila sebut mengikatkan ikatan kain ini, yakni baginda telah bersedia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam masjid, beriktikaf dan sebagainya. Tuan-tuan, itu Nabi SAW. Yang keduanya, baginda menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolat tarawih, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran. Tuan-tuan, di saat-saat hujung pengakhiran zaman ini, kita kena mencari suatu ibadah yang sebenarnya mudah bagi kita, akan tetapi pahalanya berganda-ganda. Contohnya membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-Quran yang dibaca itu satu huruf diberi ganjaran 10 kebajikan. Sekiranya dibaca di dalam bulan Ramadan, Allah menggandakan lagi. Maka sekiranya kita membaca Al-Quran walau satu ayat sekalipun, maka kita akan mendapat kelebihan yang berganda-ganda. Apatah lagi sekiranya ianya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan menggandakan lagi. Dan juga dalam kesempatan Lailatul Qadar, di penghujung Ramadan ini, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini, Nabi SAW ketika penghujung Ramadan 10 yang terakhir, Nabi SAW mengejutkan anak isterinya untuk bangun bersolat di tengah malam. Ini agak sukar bagi kita sebenarnya, tuan-tuan. Mengejutkan anak-anak isteri untuk bangun bersahur, betul, memang mudah sebab untuk makan. Tetapi mengejutkan anak isteri untuk bangun bersolat, itu amat sukar bagi kita sebenarnya. Tetapi bayangkan, tuan-tuan, sekiranya kita mampu berbuat sedemikian, mengikuti sunnah Nabi SAW, alangkah bahagianya hidup kita, tuan-tuan. Seterusnya, akhirnya apabila sudah tamat Ramadan nanti, maka kita akan menyambut Aidil Fitri. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Yang bermaksud, dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala kerana mendapat petunjuk, dan supaya kamu bersyukur. Tuan-tuan, Aidil Fitri sudah semakin dekat dengan kita. Akan tetapi, apakah kita sanggup meninggalkan tetamu yang hadir kepada kita 1 bulan yang lalu semata-mata untuk menyambut tetamu yang baru hampir datang? Tuan-tuan, pada ketika mana Aidil Fitri, antara sunnah Nabi SAW, pada malam hari raya Aidil Fitri, Nabi menghidupkan malam raya. Hidupkan malam raya dengan apa? Dengan bertakbir. Takbir mursal, tuan-tuan, pada Aidil Fitri. Takbir mursal ini boleh dilaungkan ketika mana kita mengetahui bahawa esoknya hari raya. Maka pada malam hari raya itu boleh dilaungkan pada bila-bila masa sahaja. Bukan sahaja selepas solat, bukan sahaja selepas kita beribadah, tetapi pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja. Kecualilah pada tempat-tempat yang tertentu yang tidak sepatutnya, seperti tandas dan sebagainya. Itu pertama, bertakbir dan bertakbir raya Aidil Fitri. Yang keduanya, Nabi SAW menghidupkan malam raya. Kita menghidupkan malam Ramadan, bermula daripada 1 Ramadan masjid penuh. Bermula daripada 11 Ramadan masjid kurang sikit. Tetapi selepas daripada 20 Ramadan hanya tinggal 1 saf sahaja. Mari kita fikirkan semula, tuan-tuan. Dan Nabi SAW bukan sahaja menghidupkan Ramadan, tetapi pada malam hari raya juga Nabi menghidupkan malam hari raya dengan qiyamul lail, beribadah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kerana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis,
Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, yakni hari raya Aidilfitri dan Aidil Adha, maka Nabi SAW menyebut Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya di saat dimatikan segala hati. Itu yang kedua. Nabi SAW menghidupkan malam raya. Ketiga, di pagi Aidilfitri kita mandi, kita berniat sunat mandi hari raya, kita akan mendapat pahala memakai pakaian yang baru. Kita mendapat pahala sunnah dan memakai bau-bauan sebelum kita keluar menunaikan solat Aidilfitri. Yang keempat, kita datang awal ke masjid atau surau untuk keluar untuk kita menunaikan Aidilfitri. Kemudian yang kelimanya, kita juga disunatkan oleh Nabi SAW untuk makan dahulu. Sebulan kita berpuasa, kita tidak bersarapan pagi, kita hanya bersahur. Akan tetapi sebagai pemutus untuk menjadikan bahawa hari ini adalah merupakan hari kemenangan, hari ini merupakan hari raya Aidilfitri, maka kita pagi itu disunatkan kepada kita untuk makan ataupun sarapan. Dan yang terakhirnya yang boleh saya sebutkan di sini adalah bersedekah. Amalan memberi duit raya ini sebenarnya adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Bersedekah bagi duit raya itu sebenarnya sunnah Nabi SAW. Boleh kita teruskan. Akhir sekali, tuan-tuan, sebagai muhasabah diri kita, tuan-tuan, mari kita tengok satu hadis Nabi SAW. Peristiwa berlaku ketika mana baginda Nabi SAW nak menaiki mimbar untuk menyampaikan khutbah. Akan tetapi sebelum Nabi melangkah, Nabi menyebut amin, kemudian amin, kemudian amin, 3 kali amin. Apa setelah mana baginda turun daripada mimbar, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kenapakah Tuhan menyebut amin sebanyak 3 kali sebelum menaiki mimbar?" Maka sabda Rasulullah SAW, "Inna Jibril alaihi salam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fab'adahu Allah." Qul amin, faqultu amin. Apa maksudnya? Mafhumnya, sesungguhnya Jibril AS telah datang kepadaku. Lalu Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, katakanlah amin. Itu yang pertama. Ada 2 lagi sebenarnya, tuan-tuan, tapi saya tak sebutlah. Saya sebut yang itu satu saja untuk kita renungi bersama. Maknanya siapa yang telah masuk Ramadan diberikan peluang, ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkan Ramadan itu untuk mendapat keampunan Allah, Allah tidak akan memberi keberkatan kepadanya. Apakah kita mampu meraih keampunan Allah di Ramadan pada kali ini? Sama-sama kita fikirkan. Apakah ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan pada kali ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, ataupun sama daripada tahun sebelumnya, ataupun adakah lebih teruk daripada tahun sebelumnya? Sama-sama kita fikirkan. Dan andainya ini adalah Ramadan kita yang terakhir, tuan-tuan, apakah amal ibadah yang telah kita lakukan kita berpuas hati untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya rasa sekadar itu yang mampu saya sampaikan kepada tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kelemahan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan juga tuan-tuan sekalian. Mohon maaf atas keterlanjuran bahasa, tersilap kata. Mudah-mudahan kita semua diampunkan Allah taala. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan penghargaan kepada Ustaz Khairul Rizal bin Abdul Khalid, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid, atas pimpinan doa dan pengisian tazkirah cukup bermakna yang disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin, bagi pemakluman aktiviti Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sepanjang bulan April 2024, tuan-tuan dan puan-puan,
dimohon merujuk pada buku program yang boleh dimuat turun melalui imbasan kod QR dari halaman 5 hingga halaman 25. Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan pengumuman pertukaran masuk pegawai dan anggota kumpulan pelaksana Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Dimohon nama-nama berikut untuk berdiri sekiranya anda berada di dalam dewan ini. Puan Roslina binti Ramli, sebelum ini berkhidmat sebagai penolong pengarah teknologi maklumat dan komunikasi sektor pembelajaran. Kini beliau dinaikkan pangkat sebagai Ketua Penolong Pengarah Sains dan Matematik di sektor yang sama. Encik Muhammad Syahril bin Ibnil Harjan, sebelum ini bertugas sebagai Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid sektor pembangunan murid, bertukar sebagai Penolong Pengarah Perancangan dan Pengurusan PPD sektor perancangan dan pengurusan PPD. Encik Rudi Hirman bin Ahmad, sebelum ini bertugas sebagai Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid sektor pembangunan murid, bertukar sebagai Penolong Pengarah Unit Sekolah Jenis Khas sektor pengurusan sekolah. Encik Zamri bin Abdullah, sebelum ini bertugas sebagai Penolong PPD Hal Ehwal Murid PPD Padang Terang, kini berkhidmat sebagai Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Ustaz Khairul Syafizan bin Zakaria, sebelum ini bertugas sebagai Penolong PPD Pendidikan Islam PPD Padang Terang, kini berkhidmat sebagai Penolong Pengarah Pembangunan Adab dan Nilai sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Encik Muhammad Firdaus bin Ahmad, sebelum ini bertugas sebagai Guru Penolong SMK Gurun, kini berkhidmat sebagai Penolong Pengarah Pembangunan Bakat Murid sektor pembangunan murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Puan Lailatul Kamariah binti Khalid, sebelum ini bertugas sebagai Guru Penolong Sekolah Kebangsaan Taman Uda, kini berkhidmat sebagai Penolong Pengarah Unit Sains Sosial di sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Puan Sarwani binti Hasan, sebelum ini bertugas di Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Kedah, kini beliau ditempatkan di Unit Akaun sektor pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Seterusnya akan disampaikan makluman pertukaran keluar pegawai dan anggota kumpulan pelaksana JPN Kedah. Pertukaran keluar kali ini melibatkan Puan Azrina binti Ahmad dari Unit Akaun sektor pengurusan JPN Kedah. Beliau bertukar ke Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Kedah. Hadirin yang dihormati sekalian, meneruskan agenda perhimpunan berikutnya akan disampaikan anugerah dan penghargaan. Untuk maksud itu, majlis dengan ini mempersilakan Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid untuk menjemput dan mengiringi Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD bagi menyempurnakan acara. Majlis mempersilakan. Mendahului sesi penyampaian, majlis akan menyampaikan sijil penghargaan kepada pegawai, pengetua dan guru besar yang telah dan akan menamatkan perkhidmatan. Dipersilakan Encik Azmi bin Osman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Keduri, bersara pada 1 April 2024. Dipersilakan Encik Muhtar bin Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, bersara pada 1 April 2024.
Dipersilakan Puan Rohana binti Lahamin Elias Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Kuang, bersara pada 3 April 2024. Seterusnya dipersilakan Puan Zainab binti Yaman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gunung, bersara pada 7 April 2024. Seterusnya dipersilakan Encik Osman bin Omar, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim, bersara pada 15 April 2024. Dan seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Nazri bin Ishak, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, bersara pada 26 April 2024. Mengakhiri penyerahan penghargaan persaraan pada hari ini dalam perhimpunan yang cukup bererti ini, kami turut akan menjemput insan yang amat kami sayangi di sektor pembangunan nuril, insan yang selama ini memimpin kami dengan penuh dedikasi, bertepung selama nilai yang tinggi, ayahanda dan pemimpin nombor 1 sektor pembangunan nuril, Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Nuril, untuk menerima sijil penghargaan atas jasa dan bakti sepanjang berkhidmat sebagai pendawan awam. Bakal bersara 7 April 2024. Segala tunjuk ajarnya, segala nasihat dan bimbingannya, segala gelak tawa yang dikongsi bersama akan kami ingati, akan tersemat rapi di sanubari hingga ke akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, meneruskan sesi penyampaian sijil pada pagi ini, majlis seterusnya akan menjemput panel kejurulatihan kebangsaan pusat co-curriculum. Dipersilakan Encik Wan Nur Azman bin Zainul, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Sekolah, Unit Sekolah Jenis Khas. Seterusnya dipersilakan Encik Malik bin Saad dari SMK Guru. Encik Muhammad Supri bin Makno dari SMK Pedu. Seterusnya akan disampaikan sijil penghargaan kepada jurulatih kanan kebangsaan Pusat Co-Curriculum. Dipersilakan Encik Muhammad Sabri bin Abdul Hamid dari SK Tanjung Tawar. Hadirin dan hadirat sekalian, Pesta MSK PPM telah berlangsung pada 27 Februari hingga 2 Mac 2024 di Negeri di Bawah Bayu, Negeri Sabah. Untuk makluman sidang hadirin, pasukan PSPP Kedah telah berjaya merangkul 2 pencapaian yang amat membanggakan dengan membawa pulang kejuaraan bola sepak veteran dan tempat ketiga gol. Secara keseluruhannya, PSPP Kedah telah berjaya mendapat tempat ke-6
dalam Pesta MSK PPM Sabah 2024. Satu pencapaian yang cukup membanggakan. Pada hari ini, majlis akan menyampaikan trofi dan sijil penghargaan JPN sempena Pesta MSK PPM Sabah 2024. Dijemput ke pentas utama Ketua Kontingen Pasukan Bola Sepak Veteran MSPP Negeri Kedah, Encik Jeffrey Benden dari PPD Padang Tera. Seterusnya, penyelaras bola sepak veteran dipersilakan Encik Aziz Nizam bin Abdul Aziz dari PPD Padang Tera. Pengurus bola sepak veteran dipersilakan Encik Lazid bin Ahmad dari SMK Tunku Anum Tunku Abdul Rahman. Jurulatih dipersilakan Encik Said Ahmad Izhar bin Said Ambon dari SMK Pinang Tunggal. Pegawai fisioterapi dipersilakan Encik Abdul Mufti bin Musa dari SK Lubuk Merbau. Seterusnya, Encik Kamarul Azman bin Cik Omar dari SK Bukit Pak Kiau. Encik Muhammad Saleh bin Ahmad dari SMK Simpang Kuala. Encik Muhammad Suhaimi bin Ahmad dari SMK Kepala Batas. Encik Nerentiran anak lelaki Dasaratan dari SJKT Saraswati. Encik Yusuf bin Ismail dari Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudaya. Encik Muhammad Fazli Nur bin Mat Said dari Kolej Vokasional Sungai Petani 1. Encik Syafardi bin Samsudin dari SMK Kuala Cipega. Encik Muhammad Rizal bin Talib dari SK Ambangan Heights. Encik Muhammad Sani bin Abu Bakar dari SMK Lunas. Encik Muhammad Nasir bin Wahab dari SK Kuala Nerang. Encik Muhammad Rizal bin Johari dari SK Naka. Encik Muhammad Faizal bin Rijaluddin dari SK Sungai Tiang. Encik
Zaino dari SMK Sungai Tiang. Encik Nurul Hafiz bin Muhammad Zaino dari SMK Sungai Kong. Encik Muhammad Zaini bin Kamarudin dari SMK Junjung. Encik Muhammad Rizwan bin Mustafa dari SK Jinfra 2. Encik Khairul Afini bin Abdul Afif dari Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Majlis mempersilakan kesemua pasukan bola sepak veteran BSPP Negeri Kedah untuk bergambar kenang-kenangan dengan tetamu kehormat. Dipersilakan. Hadirin sekalian, berikan tepukan yang gemuruh kepada juara bola sepak veteran Pesta MSK PPM Sabah 2024. Bukan calang-calang hadirin sekalian, mereka lah juara dan insyaAllah akan mengekalkan kejuaraan ini pada edisi akan datang. Tahniah kami ucapkan. Hadirin sekalian, berikutnya akan disampaikan pula sijil penghargaan JPNS yang pernah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan golf Pesta MSK PPM Sabah 2024. Dipersilakan ke pentas utama Ketua Kontingen Pasukan Golf Tuan Haji Ishak bin Zulkifli, PPD Kuala Muda. Tuan Haji Ishak bin Zulkifli turut akan menerima trofi kemenangan tempat ketiga. Seterusnya dipersilakan pengurus pasukan Encik Ismail bin Harun dari PPD Kuala Muda. Jurulatih pasukan golf dipersilakan Encik Izadi bin Ibrahim dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Encik Suresh Ro, anak lelaki RM dapat RM80,000. Tapi tamu haji, alhamdulillah, pada tahun lepas kita mengeluarkan produk TH Karat dengan hanya RM28 setahun saja, tuan-tuan dan puan. RM28 setahun sahaja. Jika berlaku kematian ataupun kemalangan, tamu haji bagi pampasan sebanyak RM12,000. Itu dia memang banyaklah. Dan ada dah yang dapat pampasan pada awal tahun ni lah. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada itu, kalau kita baca keratan berita daripada tamu haji ni, tuan-tuan dan puan, bukan sekadar tuan-tuan dan puan, bukan sekadar boleh daftar hanya satu saja pengendali TH Karat. Kalau tuan-tuan dan puan daftar dua sekali, daripada RM12,000, tuan-tuan dan puan boleh dapat RM24,000.
Bayaran 2 kali ganda lah, daripada 28 kalau kita daftar 1, kalau kita daftar 2 kita bayar RM56. Apabila berlaku kematian kita akan dapat RM24,000. Jadi banyak kelebihan yang Tabung Haji tawarkan untuk produk khairat kematian ni. Dekat mana tuan-tuan dan puan nak daftar produk khairat kematian ni pun di dalam aplikasi Tijari itu juga. Siapa yang ada aplikasi Tijari boleh cek dekat menu, tengok dekat bawah sekali ada TH Khairat. Okey, kita cek slide yang seterusnya. Selamatkan. Stop yang video dulu. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, nak bagi tahu jugalah, semakin meningkatnya digitalisasi ni, banyaklah isu-isu yang berlaku lah. Dan saya tahu benda ni memang makin viral lah tuan-tuan dan puan, iaitu berkaitan dengan ancaman skema ni. Bukan sahaja ancaman skema pada tabung haji, tetapi ancaman skema kepada bank-bank yang lain lah tuan-tuan dan puan. Di mana kalau kita tengok dekat sini, Menteri Komunikasi kita pun ada mengingatkan kepada semua, jangan klik link yang sebarangan, jangan install apa-apa aplikasi sebarangan, supaya nak mengelakkan daripada kena hack lah tuan-tuan dan puan. Dan nak kata jugalah tuan-tuan dan puan, zaman sekarang ni orang yang nak menipu kita ni bukan sekadar menipu perkara yang tak elok, urusan umrah dan haji pun sama juga. Tahun sudah berkait dengan badal haji pun jadi isu juga. Kalau siapa dia tengok video viral tu yang dia bawa nama-nama jemaah yang membuat bayaran badal haji, dikoyak-koyakkan je dekat depan Masjidil Haram kan. Kesianlah orang-orang yang terlibat dengan isu-isu skema ni lah. Jadi berbalik dengan soalan kita ni, adakah aplikasi Tijari ni selamat? Jadi untuk itu saya bawakan kepada tuan-tuan dan puan, saya punya bos besar, pengarah eksekutif operasi Tabung Haji Kuala Lumpur, Encik Muhammad Amir Wahab. Silakan. Tijari selamat digunakan. Kenapa saya kata selamat digunakan? Tijari dibangunkan dengan ciri-ciri keselamatan yang digunakan oleh perbankan internet di seluruh Malaysia. Pengguna Tijari telah melebihi 2.9 juta pendeposit dengan penggunaan sebanyak 100,000 transaksi sehari. Maka tiada masalah untuk menggunakan Tijari. Tetapi mungkin tertanya-tanya, kalau selamat, kenapa dengar cerita ada kehilangan duit? Kan kehilangan duit berlaku sebab ada satu faktor, di mana skamer telah menghubungi ataupun telah mengganggu pengguna Tijari dan telah mencuri maklumat peribadi. Bagaimana dia mencuri? Bukan melalui internet, dia telefon, dia tanya username dia minta, password dia minta, ataupun TAC dia minta. Kita pula pergi berkongsi dengan dia. Kalau tidak pun dapat message jemputan kahwin.apk, entah apa-apalah, tapi .apk. Kita pergi klik yang tu. Bila kita buat macam tu, dia curilah maklumat kita. Walaupun begitu, TAC kita tak boleh berkongsi. Apabila kita telah berkongsi maklumat peribadi kita, maka scammer boleh akses akaun kita. Bukan akaun di Tabung Haji sahaja, akaun perbankan pun boleh juga, mana-mana pun boleh. Sebab kita kongsi, umpama kita kunci rumah, letak kunci di dekat pintu, lepas tu kita keluar, senanglah orang mencurinya. Ingat, jangan kongsi maklumat peribadi. Apabila kita tak kongsi, selamat buat perbankan atas talian. Maka menjawab soalan itu kembali, Tijari selamat digunakan tanpa was-was, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, kalau kata kita jangan kongsikan maklumat-maklumat kita dan kita jangan install aplikasi sebarangan, insya-Allah apps Tijari itu selamat. Selain daripada apps Tijari, apa-apa internet, perbankan internet adalah selamatlah tuan-tuan dan puan. Okey, baru-baru ni tuan-tuan dan puan, Tabung Haji mengumumkan agihan keuntungannya. Dan alhamdulillah lah tuan-tuan dan puan, daripada tahun 2020 sehinggalah ke tarikh agihan keuntungan pada tahun 2023, Tabung Haji masih kekal dengan agihan dividen sebanyak 3.1%. Tuan-tuan dan puan dah simak ke belum bonus tuan-tuan dan puan? Kita tak tahu lagi ke macam mana? Okey, jadi nak simak macam mana ni tuan-tuan dan puan? Macam mana kita nak tahu kita dapat berapa banyak agihan keuntungan? Cara dia boleh buka dekat aplikasi Tijari juga. Tuan-tuan dan puan buka aplikasi Tijari, kemudian tekan dekat menu yang ada garis 3 tu, ada dashboard saya. Klik pada dashboard saya tu, nanti dia akan tunjuk berapa banyak dividen yang tuan-tuan dan puan dapat.
Jadi alhamdulillah lah, 2-3 hari lepas ramai pendeposit telefon, kami nak tahu bila dividen nak dapat ni sebab nak raya, dia kata. Jadi alhamdulillah, orang kata boleh raya dah lah. Baiklah tuan-tuan dan puan, yang terakhir daripada saya, alhamdulillah, kita mengharapkan dengan kolaborasi yang ada ini di antara tabung haji dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, saya kelaskan kepada 4 lah tuan-tuan dan puan. Yang pertama, insya-Allah selepas ini kita harapkan kaunter-kaunter bergerak tabung haji akan hadir ke seluruh sekolah dan juga PPD di Negeri Kedah ini, supaya perkhidmatan tabung haji ini bukan saja dapat diberikan kepada guru-guru dan kaki tangan, tetapi juga kepada ibu bapa dan juga anak-anak di sekolah. Kemudian yang kedua, guru-guru sebagai pembangkit sumber ekonomi Islam. Kita laksanakan program tambahan simpanan dan juga potongan gaji. Suka saya nak beritahu dekat tuan-tuan dan puan, Encik Amin tadi, saya punya pengurus pengarah eksekutif operasi, dia beritahu antara penyumbang potongan gaji yang terbesar bagi tabung haji ini adalah tuan-tuan dan puan sendiri. Dan tepukan. Jadi bila mana saya tengok tadi ramai cikgu-cikgu dah bersara, cikgu Sabi bersara, nanti dia akan stop lah potongan gaji tu. Jadi saya harap dekat tuan-tuan dan perempuan pula lah selepas ini untuk teruskan menambah potongan gaji agar kita sama-sama membantu meningkatkan ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga, kita harap kolaborasi kita ini adalah pelibatan tabung haji dalam program-program anjuran sekolah seperti Hari Usahawan, program-program PIBG. Jemputlah kami sama untuk kami hadir dan membuka booth bagi perkhidmatan dan juga produk tabung haji. Dan kami juga daripada tabung haji juga ada menganjurkan program-program yang melibatkan sekolah. Antara yang terdekat ini adalah program musabakah, program futsal, dan insyaAllah dimaklumkan juga ada klinik bimbingan peperiksaan. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan, semoga dengan perkongsian maklumat ini, kami daripada tabung haji mengharapkan tuan-tuan dan puan sebagai duta tabung haji, di mana boleh menyampaikan maklumat-maklumat tabung haji dengan tepat kepada orang-orang lain, orang-orang di sekeliling. Tadi saya dah beritahu berkaitan dengan tijari macam mana, dah maklumkan apa lagi kaedah simpanan yang boleh dilaksanakan, dah maklumkan berkaitan dengan daftar haji itu bukan otomatik. Jadi benda ni kita boleh kongsi untuk maklumat-maklumat kepada orang-orang di sekeliling lah tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah pada hari ini juga tuan-tuan dan puan, di kesempatan ini kami ada juga sediakan booth tabung haji dan juga TH Travel. Mana tahu tuan-tuan dan puan nak update berkaitan dengan password tijari ataupun nak tanya berkaitan dengan package umrah, boleh ke kaunter tabung haji nanti ya. Jadi saya fikir itu sahaja daripada saya hari ini. Moga talimat ringkas ini dapat memberi maklumat yang terkini berkaitan dengan tabung haji kepada tuan-tuan dan puan. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Sektor Pembangunan Murid kerana sudi menyebut tabung haji Kedah untuk menyampaikan talimat pada hari ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Aminul Razif bin Amirusyah, Ketua Pemasaran Negeri Lembaga Tabung Haji, atas perkongsian berkenaan produk dan perkhidmatan tabung haji yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, pada hari ini turut akan dilancarkan buat julung-julung kalinya logo dan maskot Carnival STEM peringkat kebangsaan bagi tahun 2024 yang akan dikelolakan oleh Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah pada bulan September nanti. Untuk menyempurnakan gimik pelancaran, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, untuk menjemput dan mengiringi Yang Berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, turut dijemput
menjemput semua tetamu kehormat untuk turut serta menyempurnakan gimik pelancaran. Dipersilakan. Dengan ini, majlis menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Mahathir bin Ismail untuk menyempurnakan gimik pelancaran logo dan maskot Carnival Stamp Peringkat Kebangsaan 2024. Takbir bergema, semua insan gembira bermerak.
Hadirin sekalian, demikianlah tadi pelancaran logo dan maskot Carnival Stamp Peringkat Kebangsaan tahun 2024 yang turut diserikan dengan persembahan drone yang bergemelapan menggabungkan kecanggihan teknologi dan kemeriahan Hari Raya Aidilfitri yang bakal disambut tidak lama lagi. Hadirin, apa kata kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pasukan Malaysia Textimpics yang telah menjayakan persembahan drone liplap Hari Raya sebentar tadi. Terima kasih juga kami titipkan kepada Tuan Haji Mahathir bin Ismail atas penyempurnaan pelancaran itu tadi. Hadirin sekalian, meneruskan kelancaran majlis dengan sukacita, majlis mempersilakan Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, untuk menitipkan baik-baik ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam kebersamaan dan keharmonian memacu bidang Kedah. Terima kasih Saudara Hasan Asmali dan juga Puan Kisma Juliet, dua orang pengecat kita yang hebatlah. Baik, Yang Musa, Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan DPD, mewakili Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Kedah, Yang Musa Cik Abdul Rahim bin Mat, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, Yang Musa Cik Malik bin Abdul Hasan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, Yang Musa Puan Primalata Anak Perempuan Marimutu, Ketua Peluang Arah Kanan Sektor Sumber Manusia, Tuan-tuan, puan-puan, barisan Ketua Peluang Arah Kanan, Ketua Peluang Arah Sektor Jabatan Pendidikan Kedah, Jabatan Pendidikan Kedah, khususnya Yang Musa yang saya hormati, tuan-tuan pegawai pendidikan daerah, ada semua 8, 1 wakil. Terima kasih atas kehadiran. Khususnya Yang Musa, tuan-tuan, puan-puan, warga dewan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya cakap saya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia dan izinnya juga kita dapat berkumpul bagi menjayakan perhimpunan bulanan Jabatan Pendidikan Kedah bagi bulan April tahun 2024. Terima kasih terutama sekali kepada Tuan Pengarah, walaupun ketiadaan beliau, tapi beliau membenarkan, mengizinkan untuk perhimpunan ini
diteruskan tanpa ketiadaan beliau. Saya dimaklumkan beliau berada di satu majlis keberangkatan sebuah Duli Yang Muda ataupun Sultan Kedah bersama dengan KPPK Sektor Pendidikan Islam. Terima kasih atas utamaan kehadiran tuan-tuan dan puan pada perhimpunan bulan ini. Saya merasakan satu penghargaan mungkin kepada saya itu berat-berat bagi buat juga perhimpunan. Kebetulan hari ini merupakan hari yang terakhir saya sebagai bekerja hari lahir 78. Tapi ini hari last bekerja kami 48. Terima kasih semua kepada pusat tinggi Arab Pertimbangan karena beruang dan peluang kepada sektor murid. Diawalkan sebenarnya dia pemilihan kita sepatutnya bulan Hulu 8 tapi diawalkan masa tarikh pasaran saya tu. Terima kasihlah dong. Satu penghargaan yang saya rasa satu sepanjang perkhidmatan ni dia lebih berpenghargaan pada yang saya rasa satu yang amat saya rasailah untuk saya meneruskan sebagai pesalah nanti ya. Pesalah ni pesalah pelik dong. Asal pelik tu pesalah. Betul lah tu. Itu benar. Tuan-tuan dan puan yang sekalian, bersempena dengan keberkatan Ramadan ini, sektor Penguna Murid juga mengambil ruang untuk melaksanakan pelancaran tadi maskot Karnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, iaitu satu bidang yang diperjuangkan serta menjadi perjuangan Kementerian Pendidikan Malaysia Indonesia. Negeri Kedah bakal menjadi tuan rumah Karnival STEM kebangsaan pada ini dan sebagai pengenalan pelancaran robot maskot Karnival menceriakan perhimpunan kita pada hari ini. Semalam tunggu maskot bertolak daripada Shah Alam kuis belah pagi tu jadi kami kena tunggu Dewan untuk persiapan pukul 9 malam. So terima kasihlah kepada Malaysian Olympic yang sama-sama satu rakan setinggilah untuk menjayakan Karnival STEM dekat kebangsaan nantilah kita sebagai peruang. So tuan dan puan, sektor Penguna Murid merupakan sektor yang merancang, menyelaras, memantau program-program serta plan pembangunan meliputi bakat murid, iaitu berfokus kepada bidang kurikulum dan sukan, pengurusan hal ehwal murid, meliputi perkembangan diri murid, saksiah, disiplin, bimbingan dan kaunseling, bantuan, kebajikan, asrama, buku teks dan juga pengkalan data murid. Pembangunan kurikulum dan sukan dikembangkan lagi dengan meneliti program serta aktiviti yang boleh mengembangkan lagi potensi diri murid di pelbagai peringkat. Bermula dari kelab dan persatuan di sekolah sehinggalah ke peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Malah lebih membanggakan lagi pencapaian di Kedah telah melampaui pelibatan kejayaan di peringkat antarabangsa. Sesungguhnya kejayaan yang dicapai pada hari ini adalah merupakan hasil kerjasama daripada semua pihak, termasuk daripada PPD, PPD dan juga sekolah. Kita telah melangkah banyak kejayaan. Penyertaan kita dalam bidang sukan, kurikulum, kesenian atau perpaduan dan sebagainya lagi lah. Kita bisa mendapat tempat yang baik. Kita kalau dalam perkiraan itu kita antara top 5 lah dalam sama sukan, kurikulum, kesenian dan juga aktiviti yang lain lah. Tahniah pertuan semua kerana membantu sektor Penguna Murid untuk kita mencemerlangkanlah, menaikkan nama Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan, telah menjadi keutamaan kami di sektor Penguna Murid untuk memberi fokus serta titik perjuangan kami dalam menjenamakan murid-murid ini dari sudut pandangan yang holistik. Kebolehpasaran murid, pembentukan jati diri dan saksiah diri murid
serta kecekalan mental dan fizikal mengharungi cabaran masa kini serta cabaran pasca persekolahan. Persediaan sendiri telah kita bekalkan demi melahirkan generasi yang bukan hanya cemerlang akademik, malah baik budi pekerti, terjaga akhlak, adab serta berkeyakinan diri yang tinggi. Baru-baru ini satu SLU telah diadakan oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah sendiri tentang pengarah bersama dengan semua pegawai negeri dengan semua PPD seluruh Malaysia. Apa yang ditekankan oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah adalah tentang kita lihat memberi fokus utama kepada pengurusan murid, iaitu sesuai dengan aspirasi pendidikan teras kedua, iaitu memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Sesungguhnya kita di sektor pengenalan murid, kita berusaha untuk merealisasikan kemenjadian murid agar pelajar-pelajar kita di sekolah seluruh Kedah akan terdidik, akan menjadi warga negara yang boleh memajukan negara di masa depan. Saya secara peribadi saya ingin menzahirkan rasa bangga dengan setiap usaha yang telah dilaksanakan oleh pegawai-pegawai di sektor pengenalan murid khususnya dan Jabatan Pendidikan Kedah seluruhnya. Usaha yang tidak pernah jemu, malah langkah yang tidak pernah terhenti dalam memertabatkan pendidikan di Kedah, dan di situ terletaknya kebersamaan dan keharmonian dalam memacu pendidikan Kedah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, kesempatan yang ada ni, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua sektor di Jabatan Pendidikan Kedah dan juga seluruh PPD dan juga sekolah menengah Kedah, kerana kejayaan yang kita capai hasil daripada kita semua. Jangan kata sektor SIP, infrastruktur perolehan atau sumber manusia atau perusahaan, semua sektor lah. Kita kerja bersama ICT, semua tapi kaunseling, PLCB, semua. So tuan-tuan PD, sepanjang saya bekerja di Jabatan Pendidikan Negeri ini, ingat 18 tahun dahulu. So saya nampak tanpa kerjasama erat kita tak boleh mencapai kejayaan. Kejayaan capai ini hasil usaha. Kita boleh bangga sektor mana boleh kita bangga. Sebenarnya hasil usaha juga bersama dengan BPD, dengan keluarga besar sekolah, dan tanyalah kepada sekolah-sekolah yang telah melakukan kejayaan cemerlang mengharumkan nama negeri Kedah. Contohnya macam SK Kumara tadi, SK Darul Rahman, Menengah Ibrahim pun, Gunung pun, Gunung pun, dan kita mencapai kejayaan ini kita tak jangka tu. Kadang-kadang dalam pertandingan pidato bahasa Inggeris kita menjadi juhan kebangsaan Kedah. Kita mengalahkan negeri-negeri yang majulah Berbina, Johor, Selangor, hebat Kedah. Ini semua hasil daripada bersama kita semua bantuan-bantuan dari segi kita juga. Kita dah tak lari dah dari sektor urusan ke kerjaan minta untuk kita, dan amat saya rasa inilah satu bersama yang baiklah yang saya lihat, dan terus kalau bersama ni, dan saya rasa satu yang tanpa pelibatan semua sektor pengenalan murid pun tak mampu melaksanakan untuk kita pastikan Kedah terus cemerlang dari segi pencapaian-pencapaian di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa. So tuan-tuan dan puan, saya ada ucapan lagi depan saya kedua belah. Satu bab persaraan, satu cerita lain. Ini bab perhimpunan. Peluang ni perhimpunan rasmi ni, terima kasih semua pegawai-pegawai, semua sektor. Rasa macam
Itu tadi saya kata bilang macam-macam. Pencil. Pasal putih kan sih? Kan? Tak you know. Tak apalah, no? Itu kita kemudian lah. Dan sekali lagi sebelum akhir terbaik saya akan terima kasih tahniahlah kepada rakan-rakan kita yang bersara seperti Tuan Haji Mokhtar Ahmad. Tuan Haji Mokhtar, 1 April. Benar lagi tu. Dikubat, no? So terima kasih akan kehadiran dan juga kepada tamu haji, no? Terima kasih atas satu input yang sangat berguna yang kita pun tak tahu ke mana ada benda-benda yang contohnya boleh buat rayuan. Kalau ikut data muka tu saya lambat lagi lah. Tapi tumpang Kota Bini atas rayuan. Tu boleh lebih baru. Pada daripada tak awal kita lambat sikit lah. InsyaAllah ini semua kita buat ke lapangan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Tuan dan puan, antara ucapan kata saya adalah sekiranya dalam pelaksanaan tugasan kita, sekiranya kita memudahkan, melapangkan, tidak memayahkan, bantu secara baik, saya ingat insyaAllah kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mendoakan tuan-tuan semua sihat sejahtera, di samping terus berkhidmat dengan cemerlang untuk menaikkan imej Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan, saya akhirilah ucapan saya ini dengan 2 rakaat pantun. Saya cikgu bahasa Melayu. Bahasa Melayu dan Pusat Melayu. Tapi tak pandai pantun. Terserah. Tapi dia masa KPI dulu kan. Ini cerita panjang nanti bulan nanti dekat dengan apa nama lobby nanti. Baik. 2 rakaat pantun. Menyusun pantun memakai rima. Rima dibuat menjadi kisah. Bertahun-tahun kerja bersama. Tibalah masa untuk berpisah. Tepi muara mengikat sampan. Tadinya jangan ditambah lama. Seusai bersara, tinggallah harapan. Membawa kenangan kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid atas ucapan bermakna dan menyentuh hati sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah bagi bulan April 2024 kini bakal tiba di penghujungnya. Sebelum majlis menutup tirainya, mewakili urustia perhimpunan ini, Sektor Pembangunan Murid ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian atas kesudian menjayakan majlis ini. Pihak kami turut ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Lembaga Tabung Haji Negeri Kedah dan Malaysia Tashlimpik atas sumbangan dan perkongsian yang diberikan pada perhimpunan kali ini. Maaf jua dimohon seandainya terdapat sebarang kesilapan sepanjang pengendalian perhimpunan ini. Mengambil kesempatan yang ada, mewakili pihak tuan rumah perhimpunan kali ini iaitu Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, kami ingin mengucapkan salam keberkatan Ramadan dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin sehingga kita bertemu lagi di lain acara. Mengakhiri perhimpunan, sidang hadirin dimohon untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negeri Kedah, Allah Selamat Sultan.
Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berusaha, Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, berangsur meninggalkan majlis. Ada.